Satu je lagu ya. Lagu Bagaimana Aku Melukis, boleh ya? Okey, silakan mengambil tempat, kita akan mulakan. Hai Hafizah, apa khabar? Tahniah, tak selesai lagi tahniahnya, masih lagi hangat. Panas lagi. Anda sedang mengunjungi ke ITBM pada waktu ini, jadi boleh membeli belah buku-buku yang hangat. Kita bicarakan seketika nanti dalam 2 minit daripada sekarang. Sofa putih akan dimulakan. Buku file dah sampai, baru saja keluar daripada oven. Hati-hati bila pegang, panas. Panas. Penulis pun belum tengok. Nanti kita nyanyi lagu Happy Birthday ya. Kita nyanyi lagu Happy Birthday untuk Fai. Jangan tunjuk pada dia, jangan tunjuk pada dia. Jangan tunjuk pada Fai. Buku dia panas tu Cik Khair, hati-hati. Sebab saya yang kena. Jangan tunjuk pada dia. Jangan tunjuk. Oi, panas sungguh. Okey, apa sal pula lah gambar boot ni, dia pakai high heels hari ni. Okey, tuan-tuan, ayo sama-sama kita berikan tepukan yang dan Fai Zakaria. Tepuk. Silakan. Jemput naik. Wah, Nisah dengan fail undang-undangnya. Silakan. Tahniah apa kan? Silakan. Jemput. Silakan. Kopi. Tuan-tuan berdua sampai juga. Selagi tak sampai, saya tak mulakan sofa putih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua, apa khabar? Selamat datang ke Pesta Buku, hari yang pertama, hari pertama sofa putih musim ke-6. Dan ini adalah tahun ke-6 kita menganjurkan sofa putih. Selalu saja saya mulakan memperkenalkan sofa putih. Kenapa ia putih? Supaya kita boleh mewarnakan sofa ini mengikut selera kita. Apakala anda pulang, anda boleh jadi purple, anda boleh jadi turquoise, Kak Sri ya, boleh jadi turquoise, boleh jadi bukan pastel tu, apa brown ke apa ke? Boleh jadi purple, boleh. Anda warnakan ikut sesuka hati anda. Sofa putih ini bukan seperti bual bicara saya di landscape itu. Anda boleh tanya apa saja dan anda tidak akan dipengapakan. Hari ini kita bersama dua penulis kembara. Kita nak bagi apa? Travelog ya. Bentuk travelog, iaitu Nisa Harun dan Fai Zakaria. Sekali lagi kita berikan tepukan kepada mereka. Tahniah. Nisa bukunya sudah berada di pasaran agak beberapa ketika, dan Fai ini baru ini boleh pegang mic ke Fai ni? Tolong pegang mic. Belum tengok kandungannya ya, Fai? Belum lagi. Jadi macam mana? Boot tu betul ke? Siapa punya boot gambar depan tu? Saya punya. Kenapa hari ini pakai high heels? Travel pakai heel. Pakailah boot itu hari ni. Hari ni orang ingin lihat Fai ketika dia mengembara dan melukis. Boot sudah somot. Saya hampir yakin Fai melukis bukan pakai macam ini. Melukis pakai macam ni. Okey, saya salah. Bila ada event. Okey, bila ada event. Nisah pula gambar depannya tu, bagaimana perasaan Nisah sewaktu hari pertama melihat, wah inilah kembara sastra? Saya fikir perasaan yang sama yang Fai sedang hadapi kan. Okay. Kita ingat pada tahun 2012 dulu saya juga mengalami situasi yang sama, iaitu saya pun tidak melihat buku ini. Hanya ketika berada atas pentas sofa putih baru pertama kali memegang, sampai soalan Tuan Syed pun saya tak dapat jawab. Okey. Jadi tak apalah. Yang penting saya tanya, itu tugas saya, menjawabnya kalian. Kembara dan catatan, mengapa dan apa yang perlu dikongsi bersama Nisa Harun. Ini buku Nisa Harun, Kembara Sastra ini. Dan itu buku Kembara Seorang Pelukis, Fai. Jadi kita boleh berinteraksi bersama mereka dan menyelongkar pengalaman mereka kembara melakukan travelog dalam pendekatan masing-masing. Satu dari sisi pandang sastrawan, satu dari sisi pandang pelukis. Boleh saya sebut begitu, Nisa? Boleh ya? Cakap pada mic boleh? Ya, boleh, tak ada masalah. Okey. Dia rasa macam sembang dengan saya je. Kena sembang dengan ramai lagi. Masalahnya dah biasa tu bersembang. Reporter tu ramai nak dengar suara-suara ni. Okey, mula kalau ada soalan pada peringkat ini silakan. Orang yang bertanya soalan akan diberikan satu hadiah, kereta Myvi tajaan ITBM. Saya nak tanya macam tu. Apa dapat hadiah ni? Selalu ada tiket teater ke? Anwar? Tak ada. Tanya soalan tak ada nota ke? Tengok Cik Anwar tengah mencari apa hadiah nak bagi. Tengok tu, ada pen ke? Okey, ada soalan dapat pen. Ini kawan-kawan reporter tak payahlah pen. Sebab dia buka telefon je. Dia buka telefon, dia rakam, dia tak tulis dah. Ada ya? Okey, kalau ada soalan angkat tangan. Kita ada 1 jam bersama Fai dan juga Nisa. Okey, sebelum kita menyelongkar tentang apa adanya kembara itu ya, at what point, pada peringkat mana kalian decide untuk merakamkan travelog ini? Apa yang berlaku di dalam kehidupan sepanjang Nisa ini pertama kali travelog atau sebelum ni ada travelog?
Cakap pada mana? Tengok dah terbiasa bersembang. Itulah, ini yang pertama, tapi dalam Okey. yang lain masih dalam proses. Okey, ini yang pertama. Jadi pada peringkat mana yang membuat keputusan travelog sastra ni perlu? Baik, buku ini ketika saya kembali memang perancangannya akan ditulis, tapi tidak pasti dalam bentuk apa. Sebab Okey. ketika saya bercadang untuk menghasilkan buku ini, genre ini belum ada Ya. di tanah air, apatah lagi dalam bahasa Melayu. Okey. Bahasa Inggeris mungkin ada, dalam bahasa Melayu tidak ada, dan apatah lagi bertemakan sastra. Ya. Yang ini sedikit menakutkan daripada peringkat awal, apakah penerimaan khalayak, apakah orang boleh menerima buku seperti ini. Tetapi jadi saya mulakan dengan blog. Okey. Jadi bermula dengan blog dengan beberapa entry demi entry, dan akhirnya entry itu sampai 40. Okey. Dan bila sudah 40 entry, saya fikir saya cetak dan saya kemukakan kepada ITBM, dan ITBM Cik K menyambutnya dengan luar biasa sekali, dan saya fikir harga yang sangat berpatutan dan sangat mengejutkan, sangat affordable harganya, dan saya fikir persediaan itu memang tujuannya untuk menulis, cuma bentuknya saya tidak pasti pada ketika itu. Kenapa sebut sangat affordable itu? Kosnya di mana? Kosnya travelog itulah. Bukan, maksud saya buku ini berwarna-warni kepada siapa yang pernah Full lihat colour, buku ini. eh? Full colour, 4 colours kan, berwarna-warni, dan dengan harga ketika ini kan, harga RRP-nya 30. Dan ini istimewa lah. Dan apabila ditawarkan dengan harga 30, memang saya sendiri pun terkejut. Sebab ini sangat munasabah dan biasanya buku travelog harganya agak tinggi. Ya, asalkan royalty tidak terjejas tak mengapa. Tak ada masalah, royalty Asalkan nombor 2. royaltinya ada. Tapi ITBM ni baik. Dia bagi royalty awal-awal lepas Dah habis dicetak. dah pun? Tu dia. Mana Cik Khair tolong cetak lagi, bagi royalty dia sikit kat saya. Dah habis dah pun. Jadi sewaktu Nisah menulis Kembara Sastra ini, ataupun sewaktu mengembara itu, sudah pun ada di dalam mata kepala itu kerangkanya nak ditulis bagaimana? Mungkin yang paling jelasnya ialah temanya ialah sastra. Okey. Ketika kembara itu saya sudah tahu Okey. mengenal pasti lokasi. Okey. Lokasi itu berkaitan dengan sastra. Artinya kalau di London tu saya tak singgah pun Harrods. Saya tak pergi Queen's End misalnya. Fai dah gelak tu sebab dia pergi Harrods dulu. Itulah kan. Macam mana? Tak apalah, itu pilihan dia. Okey. Pilihan saya tak pergi Harrods, orang kirim barang, kirim pinggan mangkuk, tak ada lah, minta maaf lah kan. Tempat saya buku, mesti kedai buku, museum, dan hal-hal berkaitan dengan penulis. Ini menjadi keutamaan. Maknanya kalau dapat ini dulu, saya ada senarai ini mesti, yang ini kalau dapat bagus, ya alhamdulillah, yang ini kalau Bonus. ada bonusnya, ambil yang ini juga. Konsepnya begitu. Okey, itu dari kacamata sastrawan ya. Fai pula macam mana? Bila peringkat melukis, peringkat mana yang membuat keputusan aku harus mengembara dan menerbitkan buku, ke ataupun ITBM ni tiba-tiba tersandung jumpa terbitlah. Macam mana ceritanya? Okey, asalnya saya ke sana untuk berpameran di Vienna. Dapat liputan berpameran wakil Malaysia. Jadi semua ni tak disangka, benda tak dirancang. Kawan dekat Switzerland tak singgah, adik saya di Bristol ajak singgah beraya kat sana, masa tu musim bulan puasa. Fai kena rapatkan sikit. Okey. Macam nak menyanyi macam biasa. So lepas tu bila saya pergi sana, banyak masa yang macam saya tak ada plan betul-betul untuk buat travelog, tapi saya suka melukis kan. Jadi kat sana architecture yang sangat cantik, building-building kat sana, tempat-tempat dia sangat cantik. Saya lukis. Bila sampai sini jumpa Encik K masa tu. Itulah saya kata, mereka ni bahaya. Jangan berjumpa dengan mereka. Jumpa je dengan mereka, Midas Touch, semua jadi buku. Kasut pun jadi buku. Itulah kan. Okay, Encik Kai ada masa tu nak bagi dia report untuk yang saya pergi sana, sebab ITBM ada menaja sedikit pameran saya di sana tu. Dia tanya, banyak ke sketch? Ada dalam 60, jom buat buku. Okey. So bila saya balik kira ada 99. Ingat kan tak cukup 60. Saya ada 99, cakap dengan dia. Itulah, lukis punya lukis tak pernah kira kan. Kebanyakan lukisan yang dia buat memang masa berehat, masa jalan. Memang saya kat sana banyak jalan. Satu hari minimum 5 batu. Harrods pergi? Pergi. Barulah boleh melukis kan? Ada lukis Harrods. Nisah dia tak payah melukis, sebab tu dia tak perlu pergi Harrods. Tapi tak payah masuk sebenarnya. Masuk sana tiba-tiba jadi macam kecil gila rasa. Mahal kan? Baru tahu jual boot. Itulah. So itulah bila berjalan-jalan, kalau saya ada rancang daripada awal untuk buat buku ni, mungkin saya akan pilih bangunan lagi cantik, tempat yang lebih menarik. Tapi masa tu tak. Bila kaki penat, berhenti, tak nak buang masa, lukis. Adakah itu satu kekesalan
Tak juga. Okay. Tapi bila orang tanya Fai, kenapa Luki pilih bomba? Aku penat duduk kat tepi tu. Dekat Kuala Lumpur pun ada pilih bomba. Itulah pasal. Tak perlu pergi ke UK pilih bomba. Tapi itu lebih jujur sebenarnya. Jujur, ya. Lebih jujur, Fai. Nanti jap, saya nak tengok sejujur mana lukisan dia ni, saya pun belum tengok. Nak tahu jujur tak jujur kena tengok kat tuan. Memang betul-betul dekat tepi kaki 5 ni. Oh, dekat lantai. jujur sungguh. Jujur dekat tepi sungguh. pilih bomba. Donat pun dilukisnya. Sama dengan donat belakang rumah saya je. Betul lah, jujur sungguh. Okey. Ini di mana lokasinya melukisnya? Semuanya di Eropah ataupun Di Eropah. Pertamanya di Vienna, Austria. Okey. 20 hari di sana. Okey. Lepas tu saya ke Switzerland. Okey. Di Geneva, tapi ada pergi Zurich juga, ada ke beberapa tempat lain lagi. Okey. Sambung ke London, Bristol, akhir sekali ke Paris. Okey. Ini buku yang keberapa? Indie ke yang formalnya? Kalau yang diterbitkan Ada formal tak formal ya? Kalau ini pertama, tapi kalau indie ada dua sebelum ni. Okey, maknanya ini buku yang ketiga lah. Ya. Boleh lah. Sebabnya apa? Sebab sekarang ni indie pun dah jadi mainstream. Betul? Betul. Sekarang ni nak kata indie tak indie, formal tak formal, indie pun dah jadi mainstream. Okey tuan, kita bersama Fai dan juga Nisa Harun bercakap tentang buku kembara mereka. Ini baru sembang-sembang santai ya, belum soalan lagi. Soalan belum lagi. Soalannya kemudian. Saja nak tengok sejujur mana lukisannya tadi tu. Sebab tuan punya buku pun belum tengok. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh saja bertanya soalan, dan sejurus bertanya soalan akan diberikan sedikit hadiah oleh pihak ITB. Ada soalan ya? Okey. Itulah, bangun bersungguh macam nak tanya soalan. Dah jual 3 dah. Tengok tu. Hati-hati pegang sebab itu baru keluar daripada oven. Melecur tangan. Elok-elok pegang tu. Okey, kita nak menyelongkar soal elemen kembara itu ya. Satu, kita sebenarnya complementary di sini. Satu orang tu dia mengembara, dia dah ada preconceived idea dah. Aku nak tulis. Seorang lagi ni dia lukis pai bomba, dia tak tahu dia nak jumpa dengan seorang hamba Allah nama dia Muhammad Khair. Kan? Jadi ini satu eksperimen yang berbeza ini. Kalau Nisa apabila nak mengembara tu, kita tahu ya, seperti mana seorang karyawan, dia nak tulis tu dia dah ada plot ya. Tetapi Nisa ini mungkin ada niat, belum ada plot. Bagaimana proses nak menterjemahkan kembara itu menjadi sebuah travelog yang sebegini rupa? Baik, saya memang ada rangka awal, tapi rangka ni sangat longgar. Tujuan dia maknanya saya akan pergi ke lokasi-lokasi ini dan bergantunglah apakah maklumat yang diperoleh ketika itu. Sama juga seperti kalau yang berikut ni ada dalam perjalanan dalam perancangan untuk Itali dan Paris. Ini kepada kulit dummy yang sendiri nak buat untuk memberi semangat kepada diri. Kalau tidak tak siap nanti kan. Sama juga, maknanya yang terbaharu saya ke Australia dan New Zealand, begitu juga perancangannya. Tema itu, tema besarnya ialah sastra. Jadi apa yang perlu diisi itu bergantung kepada tempat yang kita pergi. Dan kadang-kadang tempat yang kita pergi itu nampak seperti tidak ada signifikan pada ketika itu. Tapi pergi saja dulu, dapatkan yang penting gambar, bukan selfie ya. Gambar tempat itu. Selfie itu selfie juga. Tapi zaman saya pergi ni selfie masih belum berapa popular. Saya masih pakai timer gambar-gambar yang mana sendiri tu kebanyakannya pakai timer. Masih berlari-lari 10 saat untuk ambil gambar senyum. Ada tanda pangkah kat bawah? Ada tanda pangkah. Jadi lari-lari lepas tu sengit. Betulkan balik, tekan lagi timer 10 saat. Lari-lari tukar pose. Travel seorang jangan lupa. Travel Itu harus seorang, lupa. Okey. Travel seorang. Tak ada bawa kawan. Kebetulan lah kalau jumpa misalnya rakan-rakan kembara yang ada di tempat tersebut, minta tolong lah tolong ambil gambar dan sebagainya. Dan kita faham, kita ambil gambar cantik, orang lain ambil gambar kita belum tentu. Okey. Ini sedikit kesalahan, tapi nak macam mana? Tak boleh nak salahkan orang. Sebab sudut pandang tidak sama ya. Jadi apabila sampai di tempat tersebut, ambil saja gambar, dapatkan data. Dan pada saya sebab Fai melukis, saya tak ada kemahiran itu yang sebegitu. Saya menggunakan kamera. Jadi kamera saya ni ada kalau dalam kembara yang berikut itu saya pakai 2 kamera. Satu tu untuk simpan data saja ya. Mana snap simpan dan folderkan dia, masukkan folder. Dan kemudian terutamanya nama-nama tempat. Apabila saya ke Jepun misalnya, nak eja macam mana tu. Jadi itu penting, visual Jadi ambil gambar, ingat dia punya karakter tu saja. Fai dia tak payah eja, dia lukis je pipe bomba. Dia lukis je pipe bomba tu. Saya tak ada beli bomba, nak ada lukis. Ambil gambar Jadi ambil gambar, sama juga ke tempat-tempat yang bahasanya kita tak boleh nak sebut. Jadi itu gunanya kamera tadi, maknanya ambil gambar dan kamera tadi boleh backtrack. Misalnya kita sesat, tengok balik gambar tu, kat mana tadi kita berada. Jadi itu fungsi kamera. GPS tak ada ya? GPS ni gambar.
Kalau tempat tu kita ada data, kalau tempat tak ada data kita guna kamera saja. Pada saya mungkin lebih old school tapi it work kan. Jadi begitu. Dan apabila kembali kita akan ada sesi refleksi. Kita akan refleksi dan saya akan cari kembali maklumat tempat-tempat yang saya pernah pergi itu. Yang kadang-kadang ketika perancangan tak termasuk dalam perancangan. Tapi jumpa tempat tu, tak sempat nak research tempat tu. Pergi je dulu. Nanti balik, tengok balik. Oh, seperti contohlah dalam Kembaring ni Tile Hill, tempat yang terakhir saya pergi tu. Bila saya cari balik dalam internet, saya bayangkan Tile Hill is just another hill. Tapi rupanya ada sejarah di situ. Shakespeare pernah ada cerita yang melatarkan tempat itu. Ibunya sendiri duduk di tempat itu dan sebagainya. Jadi menarik kaitan tu akhirnya datang juga kaitan sastranya. Nisa ada kerangka. Bila Fai dia jalan-jalan sehari 5 km tadi ya. Bila dia hanya melukis bila dia rehat saja. Jadi kalau 90 tu maksudnya ada 91 kali rehat lah. Tak juga. Tak juga. Okey. Macam mana ceritanya? Kerangkanya macam mana? Memang awalnya pun ada terfikir tapi tak ada macam betul-betul planning sebab daripada masa yang saya dapat tawaran berpameran tu sampai masa saya pergi tu dalam sebulan je. Masa tu lah nak booking apa semua kan untuk 60 hari punya perjalanan. Jadi kebanyakannya memang buat macam saya cakap tadi, bila jalan-jalan je research memang kemudian. Melainkan kebetulan memang kita tahu tempat tu best, memang saya memang nak rakamkan. Sebab banyak je yang lakaran saya selama ni pun banyak memang duduk tak duduk diam, memang kena tangan tu berjalan kan. Mas bila bersembang? Tangan ke melukis sambil bembang? Oh, maksud lukis sekarang saya nak tengok. Boleh. Dia melukis sambil bersembang tu. Kelas gila kan. Lukis sketch. Dalam ni memang lakaran pen dengan warna air. So dia tak memerlukan. And then benda tu tiru. Maknanya apa yang saya nampak saya lukis. Jadi boleh kalau misal kata buat awak yang serius, you cakaplah sorang-sorang. Tapi tentulah ada elemennya yang akan menangkap. Kalau tidak, takkanlah pipe bomber menjadi subjek. Betul. Tentulah rehat juga. Kebetulan rehat, kita tengok tanda dia lukis tak? How do you decide the element ya? Adakah secara kebetulan benda ni berada di depan di Vienna dan harus dilukis? How do you decide? Biasanya saya lukis benda yang saya rasa tak ada di sini. Kalau ada di sini rasanya tak ada lah. Memang semua lukis benda yang setiap apa yang macam kita duduk sekarang ni kan. Kalau kita tengok daripada sini, you suruh lukis apa? I mungkin akan lukis kamera ni. Saya tak nak lukis. Saya tak lukis orang. Tak menarik dia kata. Sebaik dia jawab macam tu. Dia kata tak menarik. Tak boleh. Tak lukis orang Tak, saya tak berapa suka lukis women figure. Jadi bergantung keputusan untuk apa subjeknya itu. Sebab perjalanan ni pun tidak dirancang. Jadi kenapa lukis? Satu lagi bila kita rancang, kebanyakan tempat yang saya rancang, pergi sini nak lukis lah. Tapi hujan ataupun sejuk. Bila sejuk tangan tak boleh lukis tau, keras. Jadi lukis apa yang nampak. Itu yang masa dekat Pilih Bomba tu memang tengah kesejukan. Dekat sebelah Starbucks, diorang tutup awal. Yang ada depan saya bas dan juga banyak bus stop. Takkan nak lukis bas dan bus stop, Malaysia pun banyak. Pilih Bomba lain bentuk. Lain bentuk. Betul. Setiap Pilih Bomba di tempat yang saya pergi semua berlainan. Ada yang kuning. Berapa gambar Pilih Bomba yang pernah dilukis? Satu. Satu. Tak nak datang lantai sejuk. Lain kali semua Pilih Bomba yang nampak semua lukis supaya kita boleh bezakan ni London, ni Frankfurt kan. Kalau macam Nisa, dia ada koleksi gambar-gambar tangkap, dia backtrack, dia tengok balik dan dia memberikan refleksi. Dalam file 90 lebih gambar itu, apabila dilihat balik, apakah terhimbau balik lokasi di mana, senario dia, sejuk tak sejuk, hujan tak hujan tu, how do you feel? Memang ada banyak gambar masa ambil tu. Dalam travelog saya ni sebelah kanan tu lukisan lakaran tu. Sebelah kiri gambar saya melukis. Jadi bila tengok tu, satu boleh nampak proses. Satu lagi bila saya nak buat cerita tu dah senang tau. Ingat, ada yang kadang-kadang tak ambil gambar sebab benda tu hitam putih, nak cepat kan, nak kejar masa. Jadi kemudian baru tambah warna. Ada yang memang sebab macam Nisa cakap tadi, Paris kan tak tahu macam nak sebut benda tu. So ambil gambar. Jadi boleh bila nak tulis tu boleh ingat. Sebab saya memang jenis tulis diary. So memang ada diary sebenarnya. Ada tak yang lukis tak jadi? Banyak. Ada 3 rasanya. Boleh tak bukukan yang tak jadi? 3 tak jadi buku. 3 je. Saya ingat 30 tadi. 3 sebab je.
cancellation itu menggambarkan proses pengkaryaan. Itu saya suka kalau saya baca buku. Saya nak baca buku orang yang tulis jadi dan sebelum dia jadi. Tapi dalam ni ada satu je orang yang tak jadi. Sebab orang tu dia nampak macam orang-orang kat sawah. Tunjuk dekat Encik Muhammad Khair dengan Dirun, dia kata tak apa, letak je. So saya letaklah orang tu yang macam Cik Khair ni bagi apa pun jadi buku. Tu masalah dia. Bagi boot jadi buku, bagi syair jadi buku. Tu bahaya. Jangan anda datang ke ITBM ni berhati-hati. Anda mungkin jadi buku. Berhati-hati. Kita bersama Nisah dan juga Fai. Kalau anda ingin berinteraksi bersama mereka, boleh bertanyakan soalan. Buku mereka kedua-duanya, satu kembara sastra, satu lagi kembara seorang pelukis. Seorang merancang dari awal, seorang ditangkap oleh ITBM dan dirancangkan bagi pihaknya. Ada seorang tu dia sudah menjadualkan, ya. Seorang lagi tu dia kata kemudian baru dia melihat balik dan menilai semula. Jadi pengalaman-pengalaman yang ini menarik untuk kita selongkar bersama Fai dan juga Nisah. Saya nak lanjutkan dengan Nisah. Selepas proses itu, it's no more an intuition. It's a complete afterthought. Dan melihat dia menjadi sebuah buku. Dia kadang-kadang kan macam orang buat filem di buku, buku difilmkan ni. Dia salah satu tu lebih puas. Salah satu lebih puas. Puas kerja ITBM ke, puas blog ke, ataupun Facebook? Mana satu? Puas berjalan. Tak aci lah. Dia tak nak tunjuk silap ITBM, tak aci. Bukan. Maksud saya begini. Saya rasa Fai juga dan siapa-siapa yang melukis dan menulis, perjalanan itu kita anggaplah 100%. Tak mungkin yang saya hasilkan ini ialah 100%. Dia barangkali 60-70% saja yang boleh saya masukkan. Contohlah, yang ni saya memang tak pernah buka, hari ni baru saya buka. Berhati-hati semua, tolong catat ya. Di London, ketika di London ini memang saya tak masuk dalam ni, tapi gambar tu ada dengan saya yang saya anggap ni personal. Ketika itu sedang lalu satu kumpulan nude cyclist. Nude cyclist dengan terbogel-bogel tu tengah lalu. Dan saya terkejut, saya tak sangka ada event pada ketika itu. Kameraman dah tunggu dah dengan kamera-kamera mereka yang sekaki-sekaki zoomnya panjang, sebab mereka dah expect benda tu lalu. Takkanlah benda tu saya nak masuk dalam ni. Jadi saya ada juga boleh menjaga. Tapi hitamkan tempat tertentu. Banyak sangat nanti nak kena hitam. Banyak sangat nak hitam. Tak boleh dihitamkan. Jadi begitu, ada perkara yang akhirnya saya fikir saya menulis sebagai seorang penulis juga, walaupun dia catatan kembara, tapi saya banyak memasukkan elemen sastra. Jadi dalam elemen sastra memang kita ada plot, memang ada suspense. Yang saya nak hantar dalam buku ini ialah perasaan saya. Jadi dalam sastra yang dikirimkan ialah perasaan. Bagaimana saya nak menunjukkan kepada pembaca saya bahawa sekarang saya sedang penat. Saya sedang dalam euforia kerana menjumpai kedai buku 84 Charing Cross Road yang sudah tutup itu, yang sudah jadi restoran, dan saya sangat teruja nampak restoran itu. Dan orang lain kena kenapa lah orang ni nampak restoran excited tapi tak masuk makan. Tapi saya excited kerana saya jumpa inilah Marks & Co 84 Charing Cross Road yang dah tutup itu. I was so excited. Saya pandang kiri, saya pandang kanan, saya nak telefon orang kat rumah pun, kat Malaysia pun masa tu malam dan sebagainya, tak sesuai. Jadi perasaan itu yang saya nak hantar. Jadi apabila pembaca membaca catatan ini, saya harapkan saya menghantar perasaan itu. Seperti juga penyair, dia menghantar perasaannya, penatnya, kecewanya, tak dapat flight, miss the train dan sebagainya, perkara-perkara itu. Kerana dalam kembara, dan saya fikir apabila kita membaca catatan tentang penggambaraan, hal-hal ini yang ingin dikongsi dan bukan semua orang dapat peluang mengembara. Jadi kita hantarlah perasaan-perasaan ini, kekecewaan dan sebagainya, kegembiraan, semua itu. Kalau setakat kita memberikan jadual dan hanya menghantar catatan saja, dia jadi laporan, pukul 7.45 tunggu bas pukul 8 bas datang. Tak ada perasaan yang dihantar. Jadi ini membezakan sedikit antara travelog dan juga mungkin guidebooks, buku-buku panduan perjalanan yang banyak di pasaran, tapi itu lebih kepada panduan untuk pergi tempat ni ada apa. Tapi kita nak hantar perasaan. Misalnya kalau pembaca-pembaca di Malaysia yang belum berkesempatan merasai bagaimanakah dinginnya musim panas, walaupun musim panas tapi masih dingin, masih lagi kena pakai, orang kata ni betul ke musim dingin, pakai jaket macam nak pergi ke bulan. Sebab kita ni orang Malaysia yang belum acclimatize dengan kulit tu, kita akan rasa semuanya sejuk, segala-galanya sejuk, kerana di Malaysia ada dua saja suhu, panas dan lebih panas. Jadi kita nak membezakan hal tersebut. Jadi harus diceritakan dalam bentuk yang bagaimana. Jadi pada saya barangkali kelebihan dalam penulisan sastra itu amat membantu dalam saya bercerita dan saya menghantar perasaan, rasa itu kepada pembaca saya. Perasaan apa yang cuba Fai hantar dengan melukis pipe bomber?
Masa tu ada sekali dengan Pak Bomba tu saya ada biasanya cerita, tapi special untuk Pak Bomba tu ada puisi. Memang puisi kesejukan, tunggu kawan nak pergi buka puasa. Dua-dua cerita sejuk ni. Ha, betul, sejuk Saya kembara kat sana tak ada pula cerita sejuk. Cerita nak marah. Saya cerita kembara buku saya cerita nak marah. Sebab saya bandingkan budaya buku sana dengan budaya buku sini. Saya frust sangat. Itu dalam bab yang lain. Ada bab marah. Okey. Nisah ni bahaya, dia kuat marah. Fai. Okey, tadi soal menghantar perasaan ya. Bezanya kerana Fai tidak merancanakan dari awal. Kini apabila ia telah wujud sebagai sebuah buku, mungkin Fai belum sempat lihat secara mendalam ya. Tapi pada peringkat ini tengok muka depannya ada boot yang lusuh dengan daun ini daun apa ni dipanggil? Bukan marijuana. Maple leaf. Okey. Maple. Okey. Maple leaf. Kalau Nisa menghantar perasaan. Menghantar perasaan dia melalui catatan. Saya tak berapa pandai menulis, jadi saya melukis. Jadi bila yang melukis tu lebih, macam nak cakap ya, lukisan dia akan keluar ikut perasaan. Okey. Jadi kalau misal kata antara lukisan saya yang saya ada buat satu koleksi Heart for Art, dia untuk charity sebenarnya, love je. Ini contoh ya. Lukisan love tu saya tak boleh lukis masa saya marah, masa saya sedih. Dia tak bulat cantik. Jadi sama dengan lukisan dalam ni juga, setiap bangunan yang saya sampaikan, yang saya colour, yang saya tulis tu boleh nampak kat sana. Kalau misal kata ada satu lukisan terakhir sekali masa kat Paris, di Notre Dame. Masa tu dah penat sangat dah. Memang dah penat yang macam nak balik sangat dah, rasa yang nak balik sebab dah 60 hari kan. Dah miss nak makan sambal udang lah apa semua, dah nak balik. Tapi masa tu sebabkan duduk dekat depan katedral tu, background dia biru, bangunan tu sebenarnya dia warna limestone, dia warna coklat cair, limestone. Tapi disebabkan sunset, dia jadi orange. It's so beautiful, subhanallah, cantik sangat bangunan tu. Jadi saya rakar, walaupun penat lukis kelang kabut dan 10 minit. Dan kebanyakan lakaran dalam ni memang dibuat paling lama 30 minit. Selalunya 10-15 minit. Itu yang lain bengkok ke apa. Jadi itu menggambarkan salah satu perasaan di sana. Maknanya tengah buat kelang kabut ke, tengah buat relax ke. Ada yang sampai 3 lakaran dekat satu tempat saya buat. Dan masa lukis tu saya cerita kenapa lukis. Ada yang macam tadi, tunggu dengan kesejukan. Ada yang macam sebab dia cantik sangat. Ada sebab masa saya dapat berpeluang untuk, saya kaki teater dengan kaki memang kaki teater. Nanti saya tengok. Betul lah. Siapa je. So dekat dalam teater tu saya pergi 2 dekat Vienna, alhamdulillah dapat. Di Vienna mula-mula tu dekat, memang seat nombor 3 je. So tak sempat buka sketchbook pun, macam biarlah. Tapi masa yang kedua punya, dia dah listkan dalam 1000 tempat yang mesti dilewati sebelum mati. Saya macam tu tak duit dah nak balik tempat pertama. Jadi kita tak tahu duit kita cukup tak lagi sebulan setengah ni dekat tempat lain pula. Jadi macam cakap dengan orang tu, saya dah nak balik hari malam tu show, lusa tu balik. Jadi saya tak cukup duit, tapi saya nak pergi macam mana, tanya dia kan. Lepas tu dia kata okey, dia ada 3 tiket student, muka awak lepas je student. Okey, alhamdulillah. Pergi. Siapa orang tu? Mari saya bagi tahu dia student tak student? Ada gambar dalam silap tu. Lukis muka dia? Tak. Dia ambil gambar dia. Jadi masa tu kan kalau lukis muka dia mesti bulat. Cantik je bulat. Sebab gembira dia kata macam student kan. Betul, rambut dia mungkin akan lebih berbunga daripada bergulung-gulung tu. So masa pergi tu, sampai kita dapat duduk ke atas, jauh. Saya dah lah tak nampak dia keseluruhan pentas. Dapat mungkin 1/4, 3 orang je nampak. Jadi masa tu rasa macam, dah lah kita tinggalkan semua bag dekat concierge dia. Lukis dia pakai buku biasa. Masa break, lari, pergi ambil. Lepas tu lukis. Dah pula orang-orang dekat-dekat yang tak nampak ni tengok kita melukis dah tengok wah. Jadi masa tu saya lahirkan juga dekat situ. Saya share juga dekat dalam buku saya tu. Okey. Okey, saya nak tengok sekejap. Ada garisan-garisan bengkok. Banyak. Nak tengok. Ni dia tengah Let It Be ni, dia tengah bad mood ni. Let It Be tu break masa tengok break. Betul lah tu, sebab tu dia bad mood tu. Sebab banyak sangat garisan bengkok dekat sini. Memang tak ada pakai pembaris pun. Tak ada pembaris, itulah. Cantik, pandai. So boleh tengok belah kiri tu, gambar tu quite malap lampu dia. Jadi lukis agak-agak aja. Betul lah tu, pakai topi kat sana.
Topi warna putih. Travel memang kena pakai topi Carry. sebab kita tahu hujan ke apa kan. Okey, kita bersama Fai dan Nisa. Silakan kalau anda ingin bertanyakan soalan, berkongsi pengalaman. Prof Abdullah juga bersama, Pak Engku. Terima kasih kerana hadir. Bersama Nisa dan juga Fai bercakap soal pengalaman mereka kembara dan membukukannya. Orang kata hujan emas negara orang, hujan batu negara sendiri. Dia kan, pada saya lah, kembara itu akan punya lebih makna bila kita mula membuat perbandingan. Perbandingan itu baru kita tahu letak duduk tinggi rendah. Kalau tak, kita akan menerimanya sebagai sesuatu yang normatif tanpa apa sebarang perbandingan. Oh, tiba-tiba serius pula bunyi ya. Nisa kalau dia serius tu saya takut. Saya takut dia saman. Macam mana? Bila membuat perbandingan kembara tu, kan? Banding dengan mana? Banding dengan Malaysia jauh lah. Tapi bahkan saya yakin daripada satu tempat ke satu tempat yang Nisa pergi tu juga, perbandingan itu akan memberikan nilai tambah ilmu yang tinggi berbanding dengan hanya menerima sebagai suatu subjek yang normatif. Soalan tu saya tak faham, tapi tak apa. Macam ni lah, saya sebut macam ni. Apa yang apabila kita pergi ke luar negara, perkara pertama yang kita akan bawa pulang, ataupun tak kira pergi keluar dan kembali lah, tak kira sejauh mana, kita akan jadi sayang pada negara kita. Itu yang pertama sekali. Kalau kita tak rasa kita nak kutuk negara kita, sebab kita dah tengok negara orang, walaupun negara itu sangat maju dan jauh dan kita rasa marah kerana budaya kita tak sama dengan budaya dia, tapi pertama sekali kita akan amat-amat bersyukur apabila kita kembali ke negara itu. Yang pertama, ini yang saya dapat ketika pulang dan ketika saya kembali dari Itali. Sebab Itali itu ketika pergi ialah penghujung musim dingin, awal musim bunga, pokok-pokok masih rontok dan sebagainya, tak ada daun. Balik kat sini tengok rumput yang hijau tu, subhanallah, Malaysia ni cantiknya rumputnya hijau. Sebab kat sana tak ada rumput ketika itu kan, dan kering. Maknanya rasa bersyukur yang luar biasa saya fikir. Dan apabila kita, macam saya keluar kembara, saya solo, belum mampu nak bawa keluarga kan. Maknanya saya nak, kalau anak-anak saya pun, anak-anak saya ada tu, anak-anak saya kalau dia nak kembara, saya nak dia cari duit sendiri. Sebab dia akan rasa maknanya apabila dia kena berusaha untuk dapat sesuatu. Bukan senang nak keluar. Dan apabila saya pergi ke sana tu, dengan daya usaha, dengan pertolongan Tuhan yang paling banyak, kita akan sangat bergantung kepada Allah SWT. Ini yang tak dapat dinafikan lah. Terutamanya saya seorang, saya perempuan, yang selalu dianggap, saya selalu membayangkan siapa nak tolong saya kalau saya tengah berat beg dan sebagainya. Tapi bersandar saja kepada Tuhan, nanti ada orang akan datang tolong. Tak macam mana, ada insyaAllah. Tapi bersangka baiklah, bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada manusia, insyaAllah. Jangan pandang orang tu buruk, nampak yang baiknya dulu, akan ada. Bayangkan di Paris juga, yang dikatakan ramai orang gypsy, ramai orang ambil kesempatan, pickpocket dan sebagainya. Orang yang menolong saya beg yang sangat berat itu adalah seorang lelaki berkulit hitam yang dia nampak saya bertudung. Dia kata, sister can I help you? Sebab saya tergengkeh-gengkeh bawa beg macam beg mayat. Bukan, masa tu bukan kembara yang ni, kembara lain. Jadi dia sangat nampak dia nak tolong. Dan saya memang tak jumpa pintu keluar, gaduh not tu, masa tu tak jumpa pintu keluar. Jadi ini orang yang menolong. Jadi perkara-perkara begini, memang kalau kita nak kata hujan emas di negeri orang, benarlah di mana-mana pun. Apabila kita ke mana-mana, kita akan lihat, wah cantiknya negeri orang, cantiknya pokok dia, kenapa bunga dia tak sama macam bunga kita dan sebagainya. Kita akan lihat begitu. Tapi saya rasa perasaan itu hanya untuk mungkin seminggu dua, kita akan rasa begitu. Akhirnya bila kita dah sampai penghujung, kita sangat tak sabar untuk pulang. Dan kita sangat bersyukur bahawa kita sebenarnya berada di Malaysia. Apabila kita tak rasa, kita tak keluar tu, kita rasa macam apalah ada sangat kat Malaysia ni. Tapi apabila kita keluar, insyaAllah kita lebih bersyukur dengan hal-hal ini. Dan saya fikir dalam catatan saya juga banyak saya gambarkan hal-hal tersebut. Tapi kalau sesiapa yang ada peluang, saya fikir mengembaralah, keluarlah walaupun sekejap, walaupun seminggu, walaupun 5 hari, keluar, tinggalkan keselesaan. Ruang selesa ini menyebabkan kita tak nak berubah dan tak nak memikirkan sesuatu. Bila kita terdesak dalam satu keadaan yang tidak selesa, kita akan fikirkan apakah jalan keluar dan sebagainya. Mungkin Fai ada pendapat lain. Ya, mungkin Nisah kalau dia nak menggambarkan cantiknya hujan emas itu ya, dia akan menggunakan bahasa yang verbose, yang banyak, dia boleh elaborate. Nak menggambarkan itu dalam lukisan bagaimana Fai melakukannya? Ya. Kita kata nampak tadi kan kata cathedral tu cantik, nak gambarkan, menterjemahkan itu hanya dalam bentuk lukisan dan mohon orang yang melihat menafsirkan kecantikan itu. Kalau bagaimana? Sekarang ni saya jenis yang suka baca. Sebenarnya background saya bukan pelukis. Saya sebenarnya interior designer. Daripada kecil memang suka melukis sebab Pak Long saya memang pada kecil rajin baca buku. Jadi daripada kecil juga saya suka baca kamus. Dia bertanyakan,
kebanyakan tajuk lukisan saya memang satu kataan je. Dia menggambarkan keseluruhan lukisan tu. Jadi bila you cakap, selalunya bila orang cakap, minda saya dia berfungsi sebagai datang as visual first. So kalau you suruh cakap, pertama saya bayangkan payung. Kalau ni untuk hujan emas lah kan, ada benda macam menurun tapi payung tu akan warna emas. Itu yang saya bayangkan kalau you tanya gambaran dia. Secara berbanding mungkin kerana apa yang mengilhamkan lukisan semasa di Vienna berbanding apa yang mengilhamkan lukisan Fai, sketch Fai semasa berada di Malaysia? To be honest, dekat Malaysia saya tak banyak lagi melukis bangunan Malaysia. Sebab macam saya cakap tadi, saya interior designer. Saya dah selalu kerja tu kena lukis bangunan, kena lukis interior. Tapi bila di luar sana, saya banyak lukis bangunan sebab dia cantik. Dia memang cantik. Tidak ada bangunan yang seumpamanya menimbulkan cita rasa sebegitu di Malaysia? Saya tak banyak travel sangat Malaysia, tapi lagi pun sebab saya sangat bangga dengan Melaka. Melaka banyak bangunan yang cantik kan. Jadi belum lagi lah dapat nak lukis dekat yang dalam KL ni. Memang kalau kata KL je pun, kalau saya pergi mana-mana tempat, biasanya saya suka lukis fasad kan. Tapi kat KL saya lebih suka lukis macam kerusi dia, lampu dia, benda-benda details yang macam tu. Sebab luar kebanyakan bangunan di Malaysia agak sama. Dia tak ada own character lagi, kecuali di Melaka. Nak Melaka promote juga tu. Promote juga Melaka. Kita bersama dua penulis kembara, Nisa Harun dan juga Fai, seorang dari kacamata sastrawan dan seorang lagi dari kacamata pelukis. Kini selepas mungkin kepada Fai saya susah sikit nak bertanya soal komen pembacanya sebab sangat lagi ni kan, belum ada pembaca yang menelaah hasilnya. Nisa, selepas ia berada di pasaran dan menantikan yang akan keluar ni, jadi apa yang Nisa rasa, ya, penulis itu bila dia dah siap, dia akan membiarkan pembaca untuk memberikan nilai kepada ataupun menafsirkannya. Bagaimana pengalaman Nisa menerima komen pembaca? Baik, ada banyak respons, kebanyakan yang positif lah, alhamdulillah. Dan mereka tak mungkin tak terfikir pada peringkat awal yang buku seperti ini boleh dihasilkan, dan alhamdulillah diterima khalayak, tu yang penting. Mereka kata, antara respons saya terima, oh boleh ya buat buku macam ni. Saya kata apa yang tak bolehnya, semua tu boleh. Respons yang menarik juga yang saya terima ialah, kenapa harus pergi jauh-jauh, kenapa tak tulis tentang kembara di Malaysia sahaja, sedangkan Malaysia juga banyak. Saya kata tak ada masalah, silakan. Dan setelah ni tahun 2012, 3 tahun buku ini, saya masih menanti kawannya. Itu saya sangat teruja apabila Fai akhirnya keluar buku kembara seorang pelukis. Ada kawan buku saya. Kerana buku ini di kedai-kedai buku dia hilang. Kerana dia satu-satunya dan dia tak ada kawan ya. Sampai saya pernah pergi ke MPH dan buku ini diletakkan di rak sastra. Dan dia diletakkan di rak dan tidak sewajarnya lah. Yang orang yang minat kembara takkan jumpa buku ni kerana diletakkan di rak yang salah. Jadi saya pernah di MPH Seremban lah, ketika itu Seremban 2. Saya pergi jumpa dengan orang yang menyusun buku tu. Saya kata, minta maaf, ni buku saya. Buku ni tidak sepatutnya berada di rak sastra. Buku ini sepatutnya berada di rak travel. Dia pun pegang buku tu dengan serba salah sebab travel betul, tapi masalahnya dalam ruang travel tidak ada buku Melayu. Jadi kalau letak di situ, dia pun masih hilang juga sebenarnya. Letak di sastra pun dia hilang, letak di situ. Saya kata, manalah orang yang kata dalam blog dan sebagainya yang komen letak itu. Letak dekat rak bestseller. Akhirnya betul. Akhirnya MPH tak tahu nak letak mana, dia letak dekat recommended shelf. Jadi dia letak di situ dan saya senyap je lah kan, dia orang letak. Itu antaranya. Dan saya fikir respon-respon saya menunggu supaya ada kawan lah buku ini, supaya buku ini dapat diberikan satu genre. Sebab buku seperti ini dia kena flood the market. Kalau dia tak flood the market, dia akan ketinggalan dan biasanya hilang dalam rak-rak. Sebab tu kalau kita tengok buku-buku yang lain juga, dia kena harus datang berkawan-kawan. Kerja ni kena berjemaah. Apabila dia satu-satu saja, dia biasanya dia akan hilang. Jadi cabaran saya itu dia, untuk menghidupkan buku ini dan terus-terusan. Dan sebab dia begini, bukan senang maknanya pergi kembara balik terus tulis, pergi kembara balik terus tulis. Tak boleh begitu. Hemingway pun ambil masa yang sangat panjang. Kembara Parisnya, A Movable Feast itu dia tulis bukan ketika dia Paris, dia tulis ketika dia sudah pulang ke Amerika, kerana dia perlukan refleksi. Kita tidak boleh melihat tempat itu. Kalau tidak, kita akan lihat tempat itu seadanya. Mungkin pelukis yang lain dia menggambarkan seadanya tempat itu. Macam penulis, saya perlukan masa dan ruang untuk memberi refleksi. Sebab itu saya memberikan jarak yang agak jauh untuk buku yang berikutnya ini. Bukan saja dilewatkan, sebab ada sesuatu yang masih lagi pada saya tidak cukup untuk saya isi dalam buku ini, kerana saya bukan hendak menghantar laporan.
Kalau saya nak hantar laporan minggu depan dah siap dah. Saya balik dari mana-mana minggu depan, atas meja 10 muka, 30 muka siap, insyaAllah kan. Jadi bukan itu sebab jadi, dan tentunya apabila buku pertama sudah keluar, buku yang berikutnya orang ada semacam harapan. Dan harapan itu tidak wajar dikecewakan. Jadi saya harus memberikan sesuatu. Jika sama seperti buku yang pertama, apa beza buku pertama dengan buku kedua? Jadi saya harus memberikan sesuatu yang lain untuk kandungan yang berikutnya. Barulah saya fikir buku itu boleh berdiri sendiri dan tidak perlu dikatakan, oh awak kena baca buku yang pertama, dia baru awak boleh faham yang kedua. Saya tak mahu begitu. Jadi buku tu mesti berdiri sendiri dan dia boleh bercakap bagi pihak saya. Saya tidak perlu menerangkan tentang buku. Itu penulis sepatutnya begitu kan, dia tak perlu menerangkan lagi. Ya, sepatutnya begitu. Apabila ia sudah diterbitkan, maka ia milik pembaca. Ya, ada kawan-kawan saya penulis ni, kerja dia apa tahu ni Sah? Fai. Dia pergi setiap kedai buku, dia tengok buku dia dekat mana dan dia ubah. Dia ubah sendiri, dia bawa. Guilty. Saya juga buat. Ramai yang buat. Tapi memang dia rajin. Guilty. You did that, done that, been there, done that. Dia kerja dia tu, dia tengok kat mana buku dekat bawah, dia letak kat atas. Dia letak kat tempat yang ni. So Fai kena buat juga tu Fai. Itu caranya. Cara dia. Dan satu lagi tip ialah minta tolong kawan-kawan. Apabila kawan-kawan masuk ke kedai buku, ni nak bantu sahabat-sahabat penulis. Pergi ke rak, tengok tak jumpa buku tu, terus pergi customer service, request buku tu. Jadi bila kita request, maknanya purchaser akan kata, oh buku ni ada permintaan, ada demand. Ada demand. Jadi mereka akan stok. Sebab begini, kita kena faham, saya juga terlibat sedikit sebanyak dalam industri buku. Apabila dihantar ke kedai buku, minimum 3 kopi, dia panggil standing order. Kalau orang yang keempat masuk, habislah. Orang satu, orang dua, tiga beli. Orang keempat, oh tak ada lah buku file dalam kedai ni, tak ada lah file. Jadi jangan senyap dan minta dia terus pergi ke kaunter, tanyakan, buku ni saya nak buku ni. Order dah lebih sikit lagi dah seronok kan. Jadi order beli buku Fai dengan Nisa, terus order 5. Saya nak 5. Lepas tu kata cancel 4, saya nak 1 je sebenarnya. Yang penting order dia masuk kedai. Masuk kedai dulu. Itu cara dia nak tolong kawan-kawan Fai, kalau Fai bukan seorang penulis, kini bukunya wujud sebagai sebuah travelog dari kacamata pelukis ya. Saya tak boleh nak bertanya apa komen pembaca kerana sangat-sangat baru saja sampai. Depan mata dia dibuka bungkusannya tadi dan dia belum pun tengok lagi. Jadi apa harapan Fai melihat buku ini? Ia wujud sebagai sebuah buku, bukan sebagai sebuah antologi lukisan. Dia sudah ada perkataan yang dizahirkan untuk mencirikan lukisan itu. Jadi bagaimana Fai? Are you still a writer? Are you still seorang ilustrator, seorang pelukis, ataupun sudah mula morph? Soalan ni dah ramai orang tanya, you ni sebenarnya apa? Designer ke? Puisi pun tulis, baca, menyanyi pun menyanyi, menulis pula, melukis apa? Saya lupa tadi ada satu lagu dia janji dengan kita. Tak ada. So, jawapan saya ialah saya penggiat seni. Tak kira pun seni tu dari segi apa. Pelukis, saya melukis. Kalau nak suruh saya menyanyi, saya menyanyi. Baca puisi, tulis puisi. Saya penggiat seni. Jadi apa saja tentang seni, insyaAllah saya akan buat. Jadi saya tak suka melabel sesuatu. Tu yang saya cakap dekat dalam prolog saya pun. Jangan suka melabel setiap benda. Kenapa nak labelkan? Bila kita labelkan sesuatu, dia akan ada limit. Right. Jadi soalan dia apa tadi? Ingin melukis atau menulis? Yang mana yang lebih dalam konteks buku ini, mana yang dominan sebenarnya? Fai sebagai pelukis atau Fai sebagai penulis? Okey, sebenarnya daripada dulu lagi lakaran saya, buku sketch saya selalu nak kena songlap, nak kena tarik dengan orang, nak kena kidnap. Dan ada juga ada orang pernah sketchbook saya pernah ada orang offer satu helai 500. Berapa helai dalam tu? Tapi saya tak nak jual sebab benda lakaran 500 ni kenapa tak jual? Tak nak, kita bukan nak cari duit. Kita belum berkenalan masa tu. Kalau berkenalan masa tu saya dah letak 1,000. Dah ramai dah orang cakap, mai aku jualkan. Ada. Tapi macam saya cakap, saya kalau nak cari duit, kalau duit yang saya kejar, saya baik kerja sebagai designer. Okey, sekejap. ITBM semua royalty Fai bagi pada saya. Tak boleh. Saya ada depan ni. Minta izin Pak Cik. Royalty dia nanti saya bagi nombor akaun dia. Dia tak mau duit, Cik Khair, dia tak mau. Duitnya maksudnya nak bayar benda. Saya salah tafsir, kalau perjuangan saya dalam seni bukan untuk wang. Itu yang pasti. Sebab kalau nak duit, saya baik buat saya punya ID, which is saya masih buat lagi. Baik buat benda-benda macam-macam benda dah buat. So kalau dari segi buku ni, sebenarnya salah satu cara saya nak
setiap orang yang tanya dulu nakkan buku tu, sekarang you dah boleh dapat dalam bentuk kopi ni lah. Satu lagi dari segi penulisan pula, saya tulis macam saya bercerita. Kalau orang yang pernah rapat dengan saya kok bercakap tau. Jadi benda ni boleh dengar macam saya bercerita. Kalau nak kata lukisan atau catatan, saya punya lebih kepada lakaran. Kerana itulah tajuk dia, lakaran dan catatan, bukannya catatan dan lakaran. Jadi itulah dia. Masih begitu ya. Nisa pula seorang sebenarnya penulis yang serius ya, perjuangannya serius. Karakternya juga serius. Saya jarang tengok dia bergurau-gurau tau. Dia bukan macam saya ni jangan percayalah dekat TV tu. Saya tahu sebab saya dari TV. Yang di TV tu semua tak betul. Saya lain sebenarnya. Saya ni kelakar kat luar. Tapi Nisa kan, apabila Nisa menulis travelog ini travelog yang pertama saya kira kan, berbanding dengan yang lain-lain yang telah ditulis itu, bagaimanakah travelog itu berbeza muatannya dan hasrat serta penerimaan pembaca berbanding dengan karya-karya kreatif dan juga non-fiction Nisa yang lain? Baik, ini satu percubaan saya sebab saya sebagai penulis, saya setuju dengan Five. We cannot be defined by other people. Others are not supposed to define us. Jadi kalau kita benarkan hal itu berlaku, Nisa hanya menulis fiction. Pada peringkat awal dulu Nisa hanya menulis fantasi. Anisofilia dan sebagainya saya diasosiasikan dengan kisah fantasi. Saya tidak mahu sebarang label sebab saya percaya dari dulu lagi perjuangan saya ialah saya penulis nota. Saya bukan, jangan kata saya penulis wanita, saya penulis serius, saya penulis sastra dan sebagainya. Terlalu banyak definitif saya penulis nota. Jadi dengan itu ruang lingkup penulisan saya akan boleh saja berkembang dalam bentuk yang pelbagai dan ada banyak genre lagi yang saya belum terokai. Jadi saya bermula dengan penulisan kreatif. Benar, saya memang secara pribadi sifat saya memang serius. Betul lah tu. Serius. Betul, serius. Itu yang takut. Dekat blog lagi orang takut dengan saya. Saya garang. Saya garang kerana saya mempertahankan hal-hal tertentu. Sebab saya tengok di Facebook saya, siapa salah eja pun dah kena marah kan. Sama dengan saya punya Facebook berapa kali dia tegur. Ejaan tak betul. Cik Syed, betulkan ejaan. Saya sampai cakap, kenapa? Beli komputer installment dapat keyboard satu huruf ke bila bayar? Setuju. High five. Sebab keyboard tak cukup power. Janji dapat royalty dia, tak apalah dia nak kata apa pun. Okey, jadi maknanya saya memang serius dan apabila menulis Kembara ini satu percubaan untuk membuka lapisan diri saya yang jarang saya tunjukkan kepada orang. Kerana fiction, kita sentiasa berselindung. Kalau penulis yang sudah berpengalaman, biasanya kita akan berselindung. Dia penulis tidak lagi berada di pada watak utama. Penulis itu bukan lagi watak utama. Kalau penulis fiction yang awal, dia adalah diri dia dalam watak utama itu, dia letakkan di situ. Apabila dia dah berpengalaman nanti, penulis fiction biasanya dia akan pandai berselindung. Mungkin dia adalah tiang lampu, dia adalah pokok dan sebagainya. Dia tak ada kat situ lagi. Maknanya watak utama itu bukanlah penulis utama. Dia paip bomba dan sebagainya lah. Dia dah pandai berselindung. Tetapi apabila menulis seperti ini, saya tak mampu berselindung dengan begitu banyak sebab ini adalah kisah benar yang saya tulis dengan secara kreatif. Jadi ini adalah satu usaha dari pihak saya. Sebenarnya memerlukan sedikit kekuatan sebab nak membuka lapis-lapis yang lebih jujur, yang lebih terang. Sebenarnya bukanlah tak jujur, maknanya itu berselindung di sebalik langsir-langsir fiction tadi. Jadi yang ini kita kena buka lapis itu dan harus menerima sebarang kekurangan, dan itu yang orang nak lihat apabila membaca Kembara sebegini. Apakah kekurangannya, apakah deritanya, apakah kebahagiaannya yang tak boleh disembunyikan langsung. Jadi memerlukan satu persediaan mental bahawa selama ini ini akan dikritik dan seadanya. Dan mungkin bagi saya persediaan itu agak sederhana kerana saya sudah ada blog. Di blog sini orang boleh komen secara langsung. Di blog sendiri orang boleh memberikan pendapat dan sebagainya. Dan sekarang dengan Facebook orang lebih berinteraksi dengan lebih langsung. Jadi saya fikir itu perbezaan yang sangat ketara. Kalau fiction itu boleh saja berselindung-berselindung, boleh saja kita bina, kita boleh cipta apa yang tidak ada dan kita letakkan sesuatu di situ. Tapi di sini tak boleh. Maknanya kalau bangunan tak di situ, jangan pandai-pandai letak ada bangunan kat situ. Kerana ada buktinya, ada gambarnya dan sebagainya. Yang ini perbezaan yang sangat ketara. Saya sangat obses dengan masa, saya terlupa nak beri ruang pada tuan-tuan untuk bertanya soalan. Ini bukan tentang saya, ini tentang kita bersama. Jadi kalau ada yang ingin berkongsi pandangan, nak gambar jangan. Nak gambar tunggu sekejap lagi. Nak tanda tangan autograf sekejap lagi. Nak beli boleh sekarang. Kalau tuan-tuan ingin bertanya ataupun berkongsi pandangan bersama Fai dan juga Nisa, silakan. Kita ada sekitar 10 minit saja lagi berbaki bersama Nisa dan Fai. Kembaranya Anwar sibuk mengangkat dulang cabutan bertuah. Menang apa kali ni Anwar? Panggil pun dia tak dengar dah, sibuk sangat dia.
Jadi bersama Fai dan juga Nisa untuk buku kembaranya ni, Fai dalam kesempatan ini apabila kita menghasilkan buku ini, pada peringkat awal Fai tidak berniat, ya, kebetulan dah terperangkap di dalam jerat ITBM itu, jadilah dia buku, terpaksalah. Saya kata bahaya masuk ke ITBM ni, semua jadi buku. Potong gaji, jadi potong buku, gaji, potong potong gaji. Alamak, mana Anwar? Tolong bagi baca sekarang. Apa ni, Fai, perancangan mungkin melihat bahawa it's a workable model, ini adalah satu yang baik, ya, dan memeriahkan lagi dunia penulisan, penerbitan dalam tanah air. Mungkin sekaligus telah terperangkap di dalam kerangka itu. Masa depan akan lebih banyak lagi yang lukisan-lukisan yang akan disusun sebegini. Okey, insya-Allah. Sebenarnya asal idea ni sampai ialah buku kedua saya ialah buku puisi yang saya terbitkan print untuk pameran solo saya yang pertama. Puisi lakaran. Jadi selama ni kita baca buku puisi sahaja. Jarang ada lakaran. Dia dekat buku yang tu saya buat lakaran, daripada lakaran tu keluar puisi. Ada yang puisi baru keluar lakaran. Itu yang dapat idea kat sini untuk buat lakaran. Apa cerita dia? Sekarang ni bukan puisi kadang orang tak faham nak relate. Ada yang boleh faham. Ada kawan saya duduk sebelah saya, baca satu-satu baru dia boleh relate. Betul. Dan lepas tu yang ni perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Tapi yang ni insya-Allah sebelah tu lakaran. Mungkinlah lakaran saya tu sengit ke, color dia tak apa-apa, masa tu macam gembira, tiba-tiba termerah. Patutnya bangunan tu warna lain. Tapi di sebelah kanan dia ada cerita dan juga ada gambar saya di sana. Maknanya gambar saya melukis ke, di atas lantai. Ada tu memang tengah beratur nak masuk museum, ramai sangat melukis ini. Pergi ramai lagi. Duduk atas jalan melunjur, lukis. Guard tu dah tak boleh nak marah dah, sebab dah fresh dah masa tak boleh masuk. Jadi kalau untuk buku seterusnya, insya-Allah saya ada perancangan dengan pihak ITBM. Buku puisi saya tu akan diterbitkan dengan karya, tapi cuma beza dia dengan yang kedua ialah yang kedua tu semua lakaran. Yang mungkin akan ada lukisan, tak tahu lagi. Tapi dari segi travelog, InsyaAllah boleh. Ya, ada soalan susulan nanti seketika nanti. Tapi dah minit-minit yang berbaki. Sambung, sorry. Anda bercakap lagi. Ya, minta maaf. satu lagi, sebenarnya kenapa saya setuju dengan Encik Muhammad Khair Ngadirun untuk terbitkan buku ni ialah saya segan asal ni dulu, segan nak melukis depan orang. Bayar. Bila kita lukis takut orang duduk kan, tengok kan ada gegar lain kan. Betul. Jadi buku ni nak tunjuk sebenarnya it's okay, lukis. Mana pun yang ada, apa pun yang nampak, saya nak encourage semua orang melukis sebenarnya. Sebab daripada lukisan tu kadang-kadang kita boleh bercerita instead of ambil gambar. Bateri dah habis, nak cakap macam mana, semua teknologi ni pen, insyaAllah boleh. So memang nak encourage orang melukis. Saya pun mula-mula dulu segan nak tanya soalan. Allahu Akbar. Tapi lepas 18 tahun soalan bertubi-tubi keluar. Saya tak tahu dari mana datangnya soalan tu. Bagus, tiba-tiba je terbit kan. Tapi ramai orang offended dengan soalan banyak ni. Dia rasa udahlah tu, jangan tanya banyak-banyak. Jadi kita ada beberapa minit saja baki. Kalau tuan-tuan ingin bertanyakan soalan, saya melihat kalau ada isyaratnya. Nisa, saya tahu muatan buku ini sangat berharga. Sangat banyak maklumat. Setiap satu tempat yang Nisa pergi tu, apabila saya membacanya, sebahagian tempat tu saya pergi untuk kembara buku. Kacamata lensa dengan kacamata penulis tak sama. Dan kami ada beban kos yang lagi besar sebenarnya. Bila pergi kena 5 orang. Jadi kita memang sekejap sangat kena berlari-lari. Itu berbeza. Oleh kerana muatan dia sangat banyak, tentulah ada 1-2 teras yang pada hemat penulisnya jangan terlepas pandang. Kerana satu buku yang sama dibaca oleh 10 orang, huraian dan penafsirannya berbeza, ya? Sebab perspektif kita berbeza. Tapi kalau dalam kacamata penulisnya, kalau boleh disusunlah sebagai tiang-tiang seri travelog ini, saya nak tanya kepada kedua-dua, apa yang sepatutnya mereka harus pegang apabila mereka membaca Kembara Sastra baik, Kembara Seorang Pelukis baik? Apa yang jangan terlepas? Maknanya apa tidak boleh tinggal, Ya. Tidak boleh tinggal.
maknanya kalau saya kembali kepada perancangan, maknanya saya memang ini mesti, maknanya katakan dalam senarai wajib saya ada 5 tempat yang mesti mesti pergi, mesti experience, mesti ada pengalaman di tempat tu. Saya cuba sedaya upaya untuk memenuhi. Kalau tak cukup 3, tak cukup 5, barangkali 3, barangkali 4. Itu yang penting. Jadi ini mesti ditulis, wajib ditulis. Yang lain tu ialah yang tepi-tepi, side, mana mesti ditulis kalau dapat peluang. Kalau tidak ada, maknanya ada preparation di situ. Ini maknanya kalau dalam 3 bahagian, satu ni mesti, yang kedua ni bonusnya, yang ketiga ni lebih bonus lah. Jadi setiap tempat itu ada sudah tempat. Itu penting. Kalau tidak dapat, kalau tidak nanti tak ada semacam hala tuju. Apabila kita pergi ke tempat-tempat begini, sebab kos dia tu, macam saya kos sendiri ya. Jadi bila kos sendiri, saya memang hari siangnya berjalan saja. Saya hanya tidur waktu malam dan kena tidur pukul 9 walaupun matahari tak tenggelam lagi. Pergi sama kan, kena tidur. Sebab kalau tidak penat, apabila kita penat, dia memberi kesan kepada keesokan harinya. Bila kita penat, ada satu bahagian yang di London tu memang saya faham apa yang dia alami. Itu dah penat, bila kita dah exhausted, mentally exhausted. Kita nampak bunga cantik tu pun, ya Allah, buruknya bunga tu. Sebab cantik itu bukan pada benda, cantik itu pada hati kita. Apabila kita bergembira, pilih bomba pun cantik kan. Sebab dia bergantung kepada perasaan kita pada ketika itu. Jadi kena jaga emosi supaya yang dihasilkan itu seperti yang kita harapkan. Jadi ini yang pentingnya, iaitu ikut aturan. Mana kalau jadual tu memang nampak saya seperti rigid jadual saya ni, kerana kos saya memang sangat jaga. Apabila saya terlebih 1 hari, maknanya kos saya dah lari. Kos saya lari, siapa nak bayar? Orang anggap buku ini ditaja oleh ITBM. Saya nak buat statement, bukan. Buku ini bukan ditaja oleh ITBM. Ini kos saya sendiri, tapi diterbitkan oleh ITBM. Fai, apa yang tak boleh lepas? Bagaimana, apa tiang serinya buku ini, Kembara Seorang Pelukis ini? Nama pun pelukis kan, jadi memang lakaran dia. Lakaran dia. Bila tengok lakaran tu, baru baca cerita dia apa. Banyak juga tempat yang memang saya plan nak pergi, macam Nisa cakap tadi, kena pergi. Memang pergi lukis. Tapi ada nak pergi macam tengah-ngah kat sana kan, ngangah, tengok semua benda jalan-jalan, memang kat sana kan memang subhanallah je, macam cantiknya macam sebab lagi pun benda dulu-dulu, lepas tu diorang preserve kan. Kita memang dekat, ini pengalaman saya, dekat sana kita lebih dekat dengan Tuhan. Macam tadi Nisa ada cakap, satu sebab memang kita bergantung pada dia je, tak ada siapa yang nak minta tolong. Satu lagi sebab cantik je lah, itu syurga bagi dia orang kan, dunia ni. Jadi kat sana memang cantik. Kadang-kadang sakit hati kat, pokok tepi jalan pun cantik, apa ni, tak aci rasa macam tu. Jadi dalam ni tengok lakaran dia. Kalau macam saya ada tulis dalam ni juga, saya punya travelog bukannya rangkaian fakta yang macam buat research dulu baru pergi, tak. Dia sebenarnya spontaneous. Jadi buku ni juga boleh nampak saya sebenarnya seorang yang spontaneous. Kalau ada apa-apa idea, usulkan, insyaAllah saya consider. Kalau ada sequelnya, apakah ia akan kekal spontaneous? InsyaAllah, ya. Saya lebih suka nak kekalkan. So jangan rancang lah. Jangan rancang nak pakai boot ke, high heels ke, kebaya ke. Tak, sebab dalam ni ada cakap tak, ada tempat tu dekat Geneva, awak beli kasut baru. So awak nak melawal lah dengan kasut tu, pakai. Melecet kaki. Setengah jam duduk kat sana. Saya cerita dalam tu. Masuk gambar serun dah pakai slipper je. Ada. Itu semua yang saya rasa is a tips. Satu lagi juga pengalaman peribadilah masa kat sana. Mungkin terakhir lah ya, tambah sedikit. Apabila kita kembara seorang diri, kita tak ada orang yang kedua yang kita nak bercerita. Jadi semua itu tersimpan. Dan apabila kita yang tersimpan, dan maknanya yang jadi she can afford a photographer. Ataupun orang yang mengikut lah ya. Saya tidak ada. Jadi oleh itu saya tidak dapat bercerita kepada orang lain. Jadi kita simpan dan akhirnya ditulis. Apabila kita dengan seorang kawan, dengan siapa-siapa, kita cantik akhirnya habis di situ. Kita tidak mencatat kerana kita memuji dan oral tu sudah keluar terlebih dahulu berbanding dengan kita cantik, kita simpan dan kita tulis dan kita ceritakan bagaimana kecantikan yang kita pandang. Kerana dalam nota tak boleh nak tulis cantik saja, harus digambarkan kecantikan itu. Jadi kita akan memaksa diri bagaimana kita nak bercerita kepada orang yang tidak berada di sini betapa cantiknya ataupun apakah perasaan kita pada ketika itu. Dia memaksa. Itu yang kelebihan kalau kita kembara sendiri. Itu bezanya pula bila kami buat Kembara Buku TV. Sebab dia ada lensa yang hidup itu. Itulah kalau rambut pengacaranya masa tu penyet, itulah keluarlah semuanya tanpa boleh ditapis-tapis lagi, kerana kita pun tak bawa makeup artist juga. Nak cut cost. Jadi kita berikan tepukan kepada Fai dan juga Nisa bersama pada Sofa Putih episod musim ke-6, episod pertama ini. Tahniah dan mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk melahirkan lebih banyak travelog dan selebih-lebihnya. Dan kesempatan ini mungkin untuk mendapatkan autograf beliau seketika nanti, pergi saya dulu.
Saya dulu ambil autograf. Kita beri tepukan sekali lagi kepada Fai dan juga Nisa. Sementara sampai saya pegang terus saya jual. Okey, ini nama-nama dia accordingly Tangan dah tempat. Oh sana. Saya terlupa tadi, Fai dia kata dia tak balik selagi dia tak nyanyi. Tapi oleh sebab dua-dua ada, jadi Fai dan Nisa sama-sama akan menyanyi.